Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sekali lagi ke program Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada seminggu lagi sebelum penamaan calon akan bermula dalam pilihan raya yang ramai orang kata the mother of all elections, PRU ke-15. Dalam 5 hari ini kita melihat pelbagai drama politik telah berlaku, terutamanya dalam social media. Mereka menggunakan tentera-tentera, soldadu-soldadu cyber untuk berperang di antara satu sama lain, bermain dengan pelbagai tactical peperangan psikologi dan sebagainya. Dalam tempoh tersebut juga kita melihat bahawa berlakunya percaturan dalam parti sendiri berhubung dengan calon-calon yang sesuai yang akan diletakkan. Kita telah melihat bahawa PKR telah membuat pengumuman demi pengumuman daripada seorang profesor, seorang OKU kepada seorang anak ulama yang terkemuka, dan begitu juga dengan DAP. DAP juga telah meletakkan beberapa wajah-wajah figura-figura berbangsa Melayu dalam parti tersebut sendiri. Jadi kita melihat bahawa berlakunya warna-warni politik di situ, dan dalam masa yang sama kita belum lagi kedengaran tentang calon-calon dalam parti UMNO itu sendiri. Pada hari ini bersama-sama kita mempunyai seorang tokoh penganalisis politik yang begitu lama. Beliau adalah Yahya Ismail yang juga dikenali sebagai Pak Yah. Pak Yah, selamat datang Pak Yah. Terima kasih. Ke studio ya, ke studio Bebas News ya. Baik. Pak Yah adalah seorang yang berpengalaman luas dalam politik ya. Dalam menganalisis politik, bukan dalam politik, dalam menganalisis politik. Beliau telah menulis buku politik sebanyak 60 buah buku. Beliau juga adalah pejuang bahasa semasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga adalah scholar, sarjana dari Universitas Indonesia dalam tesisnya berkenaan dengan PKI ataupun Parti Komunis Indonesia. Beliau juga adalah bekas pensyarah di USM dan beliau juga adalah bekas tutor di University Monash, Australia. Selamat datang Pak Yah. Terima kasih. Pak Yah, kita melihat Pak Yah sendiri mengikuti perkembangan politik ini mutakhir ini sehinggalah pada penamaan calon ni. Ya. Kita ada lebih kurang 5-6 hari lagi lah. Ya. Kita melihat bahawa berlakunya percaturan, berlakunya, saya tengok berceramuk lagi Pak Yah. Sama ada itu adalah satu taktikal, strategi ataupun macam mana Pak Yah? Nah, kalau kita lihat dari segi sejarah, Ya. 65 tahun merdeka, dan dalam masa 65 tahun ini, parti yang sama, bangsa yang sama menguasai kepimpinan negara, iaitu UMNO dan Melayu, Islam. Jadi, oleh sebab terlalu lama, maka timbul berbagai masalah. Sebab seperti orang kata, sekali air bah, sekali pasir beruah. Tapi mentaliti orang Melayu dan kepimpinan Melayu nampaknya dia berubah, tetapi berubah bukan untuk membawa suatu kebaikan, tetapi menimbulkan berbagai masalah pula kepada bukan saja bangsa Melayu, tetapi juga kepada negara secara amnya. Jadi bila berlaku tsunami, kita kata tahun PRU 14, kita dapati orang Melayu juga serba salah dan sudah berkecamuk, sebab mereka lebih kurang 61 tahun hanya mengetahui satu parti saja, iaitu UMNO, Barisan Nasional. Barisan Nasional. Jadi bila timbul suatu krisis, dan krisis itu pula melibatkan kepimpinan Melayu, dan krisis itu berkenaan dengan korupsi. Jadi benda yang korupsi ni, minta maaf cakap, bukan perkara baru. Dalam dunia politik ni di mana saja,
korupsi itu banyak berlaku. Tetapi mesti ada suatu, kita kata, kekuatan politik dan kekuatan keadilan dan lain perundangan untuk mengatasinya. Masalahnya, korupsi di Malaysia ini sudah menjadi a way of life. Satu budaya hidup. Jadi siapa saja yang berjuang dalam politik bukan untuk memperjuangkan hak rakyat dan kepentingan negara, tetapi passport to greater wealth. Ini dilema yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia dan juga kepimpinan politik Malaysia ni. Jadi bila kalah PRU14, baru orang sedar bahawa kita mahu satu perubahan. Jadi perubahan itu yang dibuat oleh PH. Tapi yang aneh, kita kata, aneh sikit pada pandangan saya lah, Mahathir yang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun, dan orang yang dia bekerja sama itu pernah masuk tahanan di bawah kepimpinan dia, boleh bekerja sama menumbangkan PRU 14 itu satu hal yang kita kata luar biasa lah. Tapi luar biasa ini kerana apa? Kerana orang masyarakat Malaysia, tak kiralah bangsa apa pun, tidak boleh terima korupsi itu sebagai a way of life. Jadi itu ada alternatif parti, iaitu mereka pilih PH. Tapi malangnya PH pula dipimpin oleh para pemimpin yang pertama pengalaman mereka dalam kepimpinan dalam pentadbiran negara itu kurang. Kecuali Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim pula ada masalah besar pula. Dia ada ambisi yang lain daripada orang lain, daripada PH. Kecuali Mahathir. Sebab dia merasakan diri dia lebih berhak dan mempunyai wibawa untuk menjadi bakal Perdana Menteri. Jadi dibuat satu persetujuan bahawa Mahathir hanya boleh jadi Perdana Menteri selama 2 tahun saja. Lepas tu kena bagi pada dia. Benar macam ni tak pernah berlaku dalam mana-mana politik di dunia ni. Sebab kita kena bagi masa 5 tahun. Itu satu period yang biasalah dalam semua perlembagaan negara yang mengamalkan demokrasi. Jadi bila dibuat begitu, sudah timbul masalah. Masalah kenapa? Masalah kita kata the power struggle tu dah keluar dalam bentuk yang lain. Anwar merasakan bahawa Mahathir mesti tinggal 2 tahun lagi, dia mesti diganti dengan orang lain dia. Jadi soalnya kita kata empat parti ni yang dalam PH ni, kita kata tidur sebantal, mimpi lain-lain. Anwar dia mempunyai kiblatnya bukan dia, walaupun dia pernah jadi Presiden ABIM, tapi kiblatnya kepada US dan pro-Zionis. Sebab dia juga terlibat dalam beberapa organisasi yang dipimpin oleh golongan-golongan Zionis yang terkenal di US. Jadi dengan demikian sudah ada semacam ketidakkepercayaan antara Mahathir yang menjadi Perdana Menteri pada waktu itu dengan dia dan golongan dia. Pak Ya tengok apa bezanya PRU 14 ni dan PRU 15 dalam pencaturan politik itu. Saya lihat dia punya percaturan pencaturan politik itu kali ini lebih hebat daripada 14. Kenapa? Ini kita kata Zaid Hamidi, the mother of all election lah. Sebenarnya memang the mother plus the father lah. Sebab kalau banyak benda yang menimbulkan masalah. Pertama, tidak pernah dalam dunia ni boleh cek mana-mana kerajaan di mana pemimpin sebuah parti adalah orang yang kena tuduh. Dengan 87
kes jenayah. Ini tak pernah berlaku. Tetapi ini berlaku yang memimpin UMNO. Parti yang paling tua sekali. Itu dia. Dan yang satu. Yang keduanya, sudah ada perpecahan dalam pemagang. Dulu ada PH, sekarang ni sudah ada GTA, PH lagi. Jadi kalau kita lihat dari segi strategi politik, PR14 tu pembangkang boleh menang kerana ada perpaduan di kalangan pembangkang. Disebabkan satu isu. Dia satu isu saja, iaitu korupsi, anti korupsi. Tetapi sekarang ni tidak. Sekarang ni dia punya front ada 2 atau 3. Yang pertama, tidak mau UMNO yang dipimpin oleh golongan dengan kluster mahkamah. Ini dia. Itu nombor 1. Artinya dia tidak boleh diterima lagi. Yang keduanya, PH dipimpin Anwar. Anwar tidak pernah berlaku dalam dunia ni. Saudara boleh tunjuk di mana saja dalam 57 negara OIC, Organization of Islamic Countries, di mana ada presiden ke atau Perdana Menteri yang mempunyai kes jenayah meliwat dan boleh jadi Perdana Menteri atau presiden. Tunjuk satu. Tidak ada. Jadi kalau ini berlaku, takdirnya lah kata dia jadi Perdana Menteri, dialah Perdana Menteri yang pertama, seorang banduan, seorang yang terkenal sebagai homosek, itu yang di bawah, menjadi Perdana Menteri. Ini negara Islam, ingat tu. Jadi itu dia punya faktor yang. Jadi Pak Yah mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai liability dia sendiri. Tetapi kalau dia menang, maknanya dia telah mendapat sokongan dan mungkin diampunkan oleh rakyat jelata itu sendiri. Jadi macam mana tu, Pak Yah? Jadi soal pengampunan ini soal manusia. Tapi dari segi agama lain pula ceritanya. Kan? Kalau kita balik kepada agama, Allah Ta'ala telah memberi wahyu dalam Al-Quran. Apa yang berlaku di Sodom dan Gomorrah, segala pengikut-pengikut Nabi Lut semua hancur oleh Allah Ta'ala. Itu dalam Al-Quran. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran. Jadi pada saya, takdirnya dia menang, tidak bermakna negara akan aman makmur, belum tahu. Sebab manusia boleh merancang, tapi yang menentukan segalanya Allah Ta'ala. Man can decide anything, but God is the man can plan anything, but God decides. Ini yang berlaku. Jadi pada saya, kalau takdirnya dia jadi Perdana Menteri, satu tragedi kepada negara dan kepada rakyat Malaysia. Itu saja. Sebab kalau benarnya berlaku, akan menimbul satu reaksi, satu gelombang lain. Gelombang yang Malaysia ini nama saja negara Islam. Dengan Raja-Raja Melayu, 9 Raja Melayu, mengikut perlembagaan adalah ketua agama Islam. Tetapi, orang yang macam ni jadi Perdana Menteri. Jadi di mana kita letak bersatu? Kita bercakap soal pilihan raya mother, father semua ni kan? Kalau kita imbas sebalik yang lepas, ini kali pertama kita mempunyai 4 gabungan. 4 gabungan parti yang akan bertembung. Saya rasa 3 atau 4 penjuru itu dah pasti. Jadi Pak Yah tengok gabungan mana yang agak lebih kukuh. Dulu kita nampak BN tu terlalu hebatlah dengan 14 parti komponen. Sekarang dah tinggal 4. Jadi pada saya ingat kebanyakan gabungan tu dia ada 4 parti saja. So bagi Pak Yah lah, yang mana satu yang nampak lebih mantap lah? Saya rasa kalau dari segi kempen segala macam, kalau kata dari segi kempen saja, memang UMNO BN tu memang kempen dia tu lebih lah. Sebab dia banyak duit dan segala macam. Dan PKR pun bukan nampaknya bersemangat kuat juga. DAP pun macam tu. Jadi yang ni satu hal yang biasalah dalam kempen mana-mana parti politik pun. Tapi soalnya sekarang tidak
pada hemat saya, tidak ada satu parti pun yang boleh dikatakan boleh dominan kalau menang. Pada pandangan saya tengok, tak boleh. Jadi mau tak mau, dia akan jadi macam sebelum Piala 15 ini. Jadi tidak ada parti menang, jadi sudah jadi kata horse trading. Tengok siapa yang boleh ikut sama dia supaya dia berkuasa. Itu sebab kita ni yang tidak politik kita tidak stabil oleh kerana yang tidak ada satu parti yang dominan. Lepas tu hanya mereka ni dilantik oleh agung. Jadi bukan pilihan rakyat dan bukan pilihan Allah Taala. This is the problem. Jadi kalau ini saya lihat besar kemungkinan Piala 15 ini tidak ada satu parti pun boleh mengatakan dia paling dominan, dia boleh berkuasa dan dia tidak perlu kerjasama dengan banyak parti. Saya rasa apa terjadi kalaulah kita anggap kata PH mendapat sedikit dan BN mendapat sedikit ataupun PN mendapat sedikit, sedangkan parti-parti ini tak boleh, sekarang pun dah tak boleh bersatu. Tak boleh bersatu. Kan? Tak boleh tengok muka lah. Tak boleh tengok muka. So apa akan jadi kepada negara kita ni? Kalau keadaan macam tu lah. Yang ni saya rasa pada hemat saya lah kita dah ada percubaan di mana parti yang tidak menang dipilih oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong untuk berkuasa. Akhirnya tak stabil juga. Jadi pada hemat saya satu saja jalan. Kena kembali kepada majaran. Mau tak mau majaran. Iaitu Majlis Raja-Raja Melayu mesti memberi nasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong bahawa oleh sebab kestabilan politik tidak tercapai, oleh sebab tidak ada satu parti yang paling dominan dan keadaan ekonomi merosot dan kegelisahan kalangan rakyat, maka mesti dipilih majaran, di mana satu orang yang paling berwibawa, mendapat sokongan kuat dalam berbagai bidang lah, dia patut menjadi pengarah seperti mana yang dilakukan oleh Tun Razak pada tahun 69 dulu. Itu dia. Dan dia sebagai pengarah mesti memilih orang-orang yang bijak dalam berbagai bidang, berpengalaman dan bukan berpandukan pada ideologi politik dia. Tak boleh. Bagi masa sekurang-kurangnya 2 tahun atau 5 tahun supaya dapat dipulih balik ekonomi dan politik, dan selepas itu baru kembali kepada Tapi itu Pak Ya, kita itu salah satu ramalan. Orang kata itu worst case scenario lah. Sekiranya sesuatu yang berlaku. Tapi kita tengok sekarang ni dari segi surface lah. Kita melihat bahawa ada kekuatan jugalah, Dato' Hassan. PH, Barisan Nasional dia akan bergerak secara solo. PN juga mempunyai kekuatan yang kita tidak boleh tolak dari segi kekuatannya. Tetapi walau macam mana sekalipun mereka tidak boleh berdiri sendiri. Perlu ada orang kata coalition selepas ni Perlu ada satu pakatan jugalah. Jadi misalnya UMNO sekarang ni dia begitu yakin bahawa mereka akan menang sekurang-kurangnya simple majority lah. Slim lah, simple majority lah. Tetapi ada juga yang mengatakan mereka mungkin akan dapat kurang daripada 40 kursi pun. Kurang daripada 40 kursi pun. Jadi kita melihat bahawa masing-masing akan melakukan satu komplot lah. Berlaku satu komplot antara satu sama lain. Untuk macam horse trading yang Pak Ya kata tadi kan. Jadi penganalisis sendiri melihat bahawa tidak ada satu, orang kata tidak ada satu orang kata sesuatu yang nyata sekarang ni. Jadi Pak Ya melihat macam mana sekarang Pak Ya? Saya lihat apa yang berlaku sebelum ini, iaitu
kabinet pintu belakang akan berlaku, sebab dia akan melaksanakan horse trading juga, sebab tidak ada satu parti yang dominan. Tapi Pak Ya kena ingat bahawa akta lompat parti telah diluluskan. Jadi lepas ni tidak akan ada lagi orang kata lompat-lompat dan sebagainya, tetapi di antara parti. Di antara parti macam mana mereka akan bersatu? Dia tak berlompat, dia tak lompat, bukan lompat benda itu. Kita katalah ya, UMNO dia ambil ada dengan kata PKR kan umpama. Sebab Anwar sebenarnya sudah ada ada agreement dengan Zaid Hamidi apa segala macam. Jadi kita kata UMNO dia boleh ambil sedikit daripada bersatukan dengan PAS dengan yang lain supaya mewujudkan satu kerajaan yang seperti mana yang berlaku sebelum ini. Dia buat begitu. Jadi tidak stabil juga. Masalah sekarang ni kita nak stabilkan ekonomi, nak stabilkan politik dan untuk nak menjaga juga kepentingan rakyat. Ini yang kita mesti atasi. Sebab kalau kita kata besar kemungkinan tidak ada satu parti yang paling dominan, maka apa yang berlaku sebelum ini akan berulang. Jadi tidak stabil itu. Dan kita mesti ingat mengikut laporan ekonomi bangsa-bangsa bersatu dan lain juga mengatakan bahawa daripada tahun sekarang ni sampai berapa 3-4 tahun lagi dunia akan menghadapi krisis makanan segala macam, and then tentang hal climate change dan lain. Semua ini akan mempengaruhi rakyat. Dan hari ini kalau kita tengok, minta maaf cakap, di Indonesia pun sudah bergolak. Jokowi pun nampak tak stabil lah macam. Jadi ini menjadi sebagai kata dia akan menjadi macam ombak. Ombak ni akan mengikuti negara-negara lain juga. Dan kalau kita tidak stabil lagi selepas PRU15, jangan fikir bahawa Malaysia akan kembali kepada zaman dulu. Tidak lagi, pada pandangan saya. Dia ada dua pilihan. Ada satu saya pilihan bagi saya. Kalau tidak stabil, kalau seperti yang berlaku selepas PRU14, tidak ada satu parti dominan, mesti ada pengajaran. Itu saya satu jalan yang paling baik untuk mengatasi. Sebab kalau kita tidak stabil, yang pertama direct investment tak akan datang. Kita teruk, macam sekarang kita teruk kerana kita tidak ada lagi itu pelaburan. Lepas tu ekonomi kita merosot, duit kita jatuh, segala macam, orang pengangguran tinggi. Jadi akan menimbul social unrest lagi teruk. Bagi saya kalau keadaan begini yang penting sekarang ni adalah pengundi. Pengundilah yang perlu memainkan peranan mereka untuk memilih satu kerajaan ataupun satu gabungan yang betul-betul stabil. Di sinilah letaknya peranan pengundi, bagi saya lah. Dan itu betul. Soalnya sekarang ni sebenarnya yang menentukan nasib Allah Ta'ala dan pengundi. Masalahnya sekarang ni pengundi kita ni bila dia bagi duit RM100, beras kampit, minyak sebotol, dia makan tu untuk 2 minggu. Tapi dia lupa orang yang dia lantik, dia pilih itu, dia makan untuk 5 tahun. Ini dia. Ini kesilapan kita. Wahal kita ada kuasa. Pengundi ada kuasa. Yang menentukan kerajaan, hala tuju kerajaan ialah rakyat. Kalau kita salah pilih orang, seperti kata peribahasa, kalau kita tanam lalang, masa kan nak tumbuh padi. Kalau kita pilih penyamun, macam mana seorang alim? Tak boleh. Ini dia. Pak Ya, berdasarkan pada perbincangan kita melihat bahawa tidak ada sesuatu gabungan parti yang
yang stabil. Datuk Hassan bertanya, ini semua terpulang kepada pengundi untuk menentukan. Tetapi kalau saya tanya Datuk Hassan tanya saya pun tak tahu parti mana yang akan stabil. Jadi Pak Yah sendiri, apa pandangan Pak Yah tentang perkara ni? Parti mana yang perlu kita parti mana yang rakyat perlu sokong untuk pastikan bahawa negara kita ini akan stabil dalam kegawatan ekonomi mungkin tahun depan? Ya, macam mana? Ya, ni saya tak boleh jadi ahli nujum lah. Ni payah sikit nak jawab. Sebab bila saya tengok semua parti yang bertanding ni, ibarat kita kata kuda tua untuk race lah. Susah. Saya rasa saya susah sikit nak cakap. Satu parti tertentu yang paling kuat yang mesti kita sokong 100%. Sebab banyak sangat masalah dia. Cuma kalau boleh kita kata kebijaksanaan tu daripada pada pandang saya lah, kebijaksanaan kalau tidak ada satu parti yang paling dominan. Jadi Raja-Raja Melayu ni melalui Yang di-Pertuan Agong buat mageran, tapi dia pilih orang yang terbaik dalam parti yang dia rasa paling kuat hari itu untuk memimpin bagi sebagai nama mageran, supaya dia tidak boleh berjuang atas nama PKR ke atau UMNO ke ataupun JTA ke, tak boleh. Untuk nak tengok dalam 5 tahun itu sebagai mageran siapa yang paling the best. Lepas tu overhaul balik. Saya rasa itu cara inilah. Jadi seperti macam cerita Batu Aswad. Jadi minggu ceritanya. Cerita apa tu Pak ya? Ni apa nama batu ni di Kaabah tu. Allah lupa. Batu Hajar Aswad. Hajar Aswad. Jadi ada orang lain kata dia nak angkat apa segala macam. Tapi oleh sebab tidak ada satu sejiwa dengan ketua-ketua kaum ni, maka dia kata bagi pada Nabi lah yang ni, Nabi yang buat tu. So beberapa ketua kaum itu bersama-sama dia orang angkat. Jadi saya rasa cara macam ni kot barangkali boleh mengatasi supaya orang kata to reduce sikit political tension antara parti-parti itu macam tu. Maknanya dalam tempoh tertentu lah. Tapi adakah kalau kita ambil daripada orang politik juga ataupun orang luar? Kalau bagi saya kalau dalam politik ni bolehkah dia orang bersetuju? Itu sebab saya kata tadi saya kata kalau dulu zaman Tun Razak dia tidak pilih atas parti. Dia betul dia jadi Perdana Menteri itu, tetapi orang yang dia pilih itu semua orang yang tidak ada kena dengan parti. Dan parlimen pun digantung pada waktu itu. Jadi sekarang ni kalau tidak ada satu parti yang dominan yang saya kata tadi, alternatif ini satu saja, mageran. Pilih semua, jangan ambil yang tu. Itu lagi bagus daripada kalau nak cari jalan tengah supaya semua parti yang bertanding itu ada semacam saham lah dalam kabinet itu. Kalau nak buat begitu. Tapi macam Datuk kata tadi itu memang betul. Mungkin ada tension juga. Dia nak jaga kepentingan parti dia, orang dia, kroni-kroni dia. Itu dia. The best thing saya rasa, mageran pilih the best orang. Tidak semestinya orang dalam parti untuk memimpin. Untuk kata 2 tahun ke 3 tahun atau 5 tahun macam tu. Paling tinggi 5 tahun. Tapi Pak Ya, soal mageran ni pernah dibangkitkan semasa pilihan raya ke-14 dulu. Tetapi akhirnya ia tidak terjadi. Ia tidak terjadi walaupun ada kedengaran kuat bahawa mageran akan berlaku pada masa itu. Keputusan akan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Tetapi kemudian dibentuk sebuah kerajaan PH pada masa itu walaupun tak lama kan, tetapi kemudian bangkit satu lagi kerajaan sehinggalah pada hari ini. Jadi macam mana Pak Ya ingat, adakah kuat kepada mageran ataupun
Magiran tu bagi kita adalah sesuatu yang last sekali lah, yang akhir sekali lah. Ya. Tapi masalah pasal apa nama nasib negara ni sudah diuji dalam PH. Jadi PH itu apa ni dia juga gabungan berbagai parti. Dia juga gagal. Sebab infighting lah segala macam ni. Jadi tidak menyelesaikan masalah, menimbulkan lagi masalah. Dan lepas pada itu timbul pula lagi masalah double jeopardy orang kata ni. Bila kerajaan yang bukan dipilih rakyat sudah memimpin, lagi teruk. Jadi kita kembali kepada Magiran macam tu, dan kita hanya agung memilih orang yang terbaik di luar parti. Tak salah pada macam itu, tak salah sebab apa? Kita untuk nak memulihkan politik yang sihat di Malaysia, ekonomi yang baik dan kehidupan rakyat yang lebih bagus. Kita nak cari sekarang kepimpinan terbaik untuk rakyat, bukan untuk orang politician. Hari ini mereka berjuang untuk politik. Untuk kuasa dia nak berkuasa, bukan untuk rakyat. Rakyat ni sudah jadi kita kata macam buah catur, ditolak sana sini begitu. Jadi kita tak mahu macam tu. Kita dah tengok. Sebab contoh dah ada, bukan sesuatu yang luar biasa. Ini yang saya lihat. The best thing is Magiran. Ambil orang the best. Banyak orang yang pakar dalam bidang ekonomi. Tak semestinya orang politik kan? Oh, tidak semestinya orang politik. Sebagai contoh saya beritahu ni. Waktu 1997 Soros attack mata wang negara-negara ASEAN, banyak ASEAN ni, termasuk Malaysia. Jadi Anwar pada waktu itu dia jadi Menteri Kewangan, tapi dia gagal untuk mengatasi krisis itu. Mahathir ambil tindakan. Dia peggingkan ringgit Malaysia 380% 1 USD. Lepas tu orang Malaysia ni tak boleh buat keluar duit lebih daripada 10,000. Lepas tu credit card setiap bulan orang bayar 5%, kata Anwar 15% apa semua. Itu semua untuk nak menimbulkan ketidakstabilan politik negara. Bila Mahathir ambil begitu, bila dia buat pegging duit kita ringgit dengan 380%, maka selamat. Dan sebenarnya negara Malaysia lah yang paling mudah mula sekali dapat mengatasi krisis itu. Itu Profesor Emeritus daripada Harvard, Stiglitz itu dalam buku dia itu, dia puji Mahathir kerana Mahathir lah orang yang pertama boleh memulihkan itu. Itu dia. Jadi bermakna kita yang paling penting ni kestabilan ekonomi ni penting. Jadi kita kalau misalnya politik tak stabil, macam mana you nak ada kestabilan politik? Kestabilan ekonomi. Sekarang ni dalam keadaan tidak kestabilan politik, segala pelabur-pelabur asing pun dah lari. Ini situasinya. Jadi kita buat benda macam itu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhenti rehat dan selepas ini kita akan menganalisis setiap parti-parti yang akan bertanding dalam pilihan raya ke-15 ini. Kita tunggu. Terima kasih. Kembali semula ke program Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan Hassan Muhammad Noor, dan bersama-sama kita hari ini adalah tetamu kita Yahya Ismail ataupun Pak Ya, seorang penganalisis politik selama 50 tahun. 50 tahun beliau telah menulis buku, menulis tentang personality figura politik itu dan ini, dan beliau juga
telah menulis buku berkenaan dengan Anwar Ibrahim sebanyak 5 buku, dan begitu juga dengan Tun Mahathir, di mana kebanyakan buku-buku itu merasak mereka dan sebagainya, bukan sesuatu yang orang kata buku yang untuk memuji dan sebagainya. Okey Pak Yah, kita melihat dalam politik PKR dia ada 2 tokoh yang penting sekarang ni yang kita tidak boleh tolak, ialah Rafizi. Rafizi merupakan seorang figura politik yang semakin menyerlah. Walaupun dia mengatakan bahawa dia tidak berlaga angin dengan Anwar Ibrahim, tetapi mungkin ada kebenarannya. Kita melihat bahawa percaturan sekarang ni memihak kepada beliau, dan nampak gaya berlakunya pertentangan dengan Anwar Ibrahim. Ada juga yang mengatakan bahawa sekiranya Anwar Ibrahim kalah di Tambun, di Parlimen Tambun, kemungkinan kalau semuanya berjalan secara teratur, PH akan menang, dan gabungan PKR bersama PH tu akan menang, maka calon untuk Perdana Menteri akan datang ialah Rafizi. Jadi apa pandangan Pak Yah? Kalau dibandingkan antara Anwar Ibrahim dan Rafizi, dari segi intelektualnya, Rafizi lebih baik. Dan dia, pengalaman dia tu dalam hal ekonomi pun ada. Dia pula chartered accountant dan segala macam. Jadi dia lebih bagus pengalaman dia tu. Jadi saya terlihat dari segi kegiatan politik dia lebih matang dan lebih rakyat konsentrik. Artinya dia konsentrik kepada rakyat. Dan rakyat. Malangnya si Anwar ni, minta maaf cakap, dari segi intelektualnya minta maaf, dia tidak dapat disamakan dengan Rafizi. Dia cuma dapat BA degree, general degree, dia jabatan pengajar Melayu. Dan pengalaman dalam hal korporat tidak ada dibandingkan dengan Rafizi. Dan apa yang saya lihat kegiatan Rafizi hari ini, takdirnya lah, kalau dia jadi Presiden PKR, besar kemungkinan dia boleh satu hari nanti dia akan jadi Perdana Menteri. Dia ada potensi macam. Dalam pilihan raya akan selepas ini macam mana? Dalam pilihan raya ini? Dalam pilihan raya ini, kalau misalnya lah, kalau misalnya PKR dan DAP, dan mungkin ada 2-3 lagi parti kita tahu daripada Sarawak ke segala macam, mereka dapat lebih daripada 112, minimum 112, itu besar kemungkinan Rafizi jadi Perdana Menteri. Itu jika Anwar kalah lah. Jika Anwar kalah. Pada pandangan saya, dia lebih layak. Jadi adakah telah berlaku orang kata maneuvering sebegitu semasa menamakan calon-calon pilihan raya sekarang ini dalam PKR sendiri? Yang tu saya tak ubah tahu, sebab yang pertama nama-nama yang jadi calon PKR apa semua tak terbit lagi semua kan. Jadi kita tak boleh nak katakan ini, sebab ada kemungkinan Anwar akan pilih kebanyakan calon-calon tu yang orang yang pro dia. Ini biasalah. You bayangkan PKR tu daripada mula diasas sampai hari ini, dia ada keluarga dia saja yang memimpin. Ada satu poster Pak Yah. Ada satu poster menyatakan bahawa PRU 15 jadi perangkap maut buat penyokong Anwar. Dia kata kat sini, Rafizi memainkan peranan besar mencatur calon PKR untuk PRU kali ini. PRU 15 juga digunakan sepenuhnya untuk Rafizi perkukuhkan cengkaman politiknya dalam PKR. Penyokong Anwar dihantar Rafizi bertanding di kerusi tidak selamat. Samsul Iskandar contohnya dihantar melawan Zahid Amini di Bagan Datuk, yang mungkin dia akan hanyut. Amiruddin Syahri pula dihantar ke Gombak untuk melawan Azmin Ali, mungkin dia akan menghadapi masalah besar. Dan tidak untuk diri sendiri, Rafizi dipilih ke Pandan, iaitu kerusi selamatnya. Jadi maknanya dia dah ada berlaku tu. Kita tak tahu sama ada benar atau tidak, tetapi melihat kepada trend,
ada berlaku kebenaran kat situ. Betul. Ya. Memang boleh jadi juga sebab mereka melihat sebahagian besar daripada kehidupan Anwar duduk dalam Sungai Buloh. Ya. Ini 10 tahun lebih. Jadi dia duduk di luar dan dia bagi arahan kepada isterinya untuk buat sesuatu ini. Jadi orang tak boleh naik. Jadi orang yang boleh waktu Azmin dalam PKR pun dia juga tunduk kepada kemahuan Anwar Ibrahim. Cuma orang yang berani orang tak menentang arus sikitlah, Rafizi. Dan Rafizi dia berani kerana dia profesional. Dia tak jadi orang politik pun dia boleh cari makan dengan pengalaman dia dan segala macam. Jadi dia tak risau. Ini kelebihan Rafizi yang orang lain tidak ada. Dan lagi satu kelebihan Rafizi yang tidak ada kepada orang lain, tidak ada kepada Azmin pun tidak ada, iaitu keberanian dia untuk memperjuangkan hak rakyat. Dia sanggup masuk jail dan segala macam, dan dia mendedahkan hal-hal yang besar. Okey, Pak Ya, kita balik kepada UMNO pula. Kita belum lagi kedengaran lah calon penamaan berkenaan dengan calon-calon lah. Tetapi Pak Ya melihat macam mana kedudukan UMNO ini di bawah Zahid Hamidi yang ramai orang mengatakan dia ni ada big liabilities lah. Bukan saja kepada parti tapi kepada negara dan sebagainya. Jadi macam mana UMNO akan mengharungi peperangan mothers of all election ini dalam pilihan raya akan datang ni? Jadi macam mana Pak Ya? Pada saya lihat ni, orang kata UMNO ni jatuh tangga di timba tangga lah. Sebab semua orang tahu Zahid Hamidi dengan 87 kes jenayah ni, walaupun 40 tu habis, tidak boleh. Itu tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Jadi ini satu kita kata faktor yang memerugikan UMNO. Itu. Yang keduanya, yang keduanya, kepimpinan dia diragui. Tengok misalnya dalam satu perjumpaan dengan MIC. Terus terang itu diviralkan orang. Dia mengatakan kalau tak menang pergi mahkamah. Bukan dia cerita pasal rakyat. Jadi bagaimana dia nak menarik perhatian rakyat supaya kembali menyokong UMNO? Tak boleh. Itu dia. Lagi satu lagi. Takdirnya ni kita takdirnya. Sekarang dia ada kes lagi di mahkamah. Katalah dia jadi calon. Katalah dia menang di Bagan Datuk. Bila tiba-tiba kes dia ini menyebabkan dia terpaksa masuk. Kena violation. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri, malah wakil rakyat pun tak boleh. Sebab mengikut akta SPR, satu wakil rakyat MP yang dijatuhi hukuman penjara lebih 1 tahun dan denda RM200,000 automatik jatuh. Itu pasal 48. Boleh tengok. Okey, Pak Ya, berdasarkan apa yang Pak Ya cakap tadi, sebenarnya UMNO ni bersedia atau tidak untuk pilihan raya ni? Saya rasa itu saya kata mereka anggap banjir ini akan memberi kemenangan pada mereka. Mereka lupa bahawa banjir juga boleh menghanyutkan mereka. Ini. Sebab bila dibuat pilihan raya macam banjir, dia ingin kemenangan, tapi dia lupa bahawa banjir juga menimbulkan kesusahan kepada rakyat. Ada yang setengah barangkali rumah dihanyut oleh helikopter, motorkar, balak tu macam dulu yang kita baca dalam Sarawak kan. Jadi pada saya dibuat pilihan raya pada waktu yang waktu kritikal. Rakyat susah,
banjir pula ada. Lepas tu masalah pula, masalah nak menyelamatkan orang ini. Menyelamatkan orang yang diorang sedang dituduh di mahkamah. Itu dia. Okey, selain daripada UMNO, Ya. kita lihat kepada pihak pembangkang pula, DAP ya. Saya nampak DAP nampaknya lebih bersedia, untuk menghadapi pilihan raya ni, walaupun mereka menentang masa banjir, tetapi dari segi persediaan tu nampak begitu baik, sehingga mereka sekarang dah mula menamakan calon-calon dia orang untuk rakyat buat penilaian lebih awal. Jadi macam mana Pak Ayam melihat DAP ni? DAP dia parti yang paling organised. Dia punya itu paling organised. Dan dia tak macam gerakan, parti MCA. gerakan ataupun MCA apa tak ada, atau MIC tak. Dia organised. Sebab dia kebanyakan orang yang terpelajar. Bukan saya terpelajar dalam bidang orang Cina ke sekolah Cina, tetapi juga yang daripada universiti dan lain itu kan, English educated. Yeah. Jadi dia orang ni, fikiran dia orang lebih terbuka daripada Cina, MCA apa segala macam. Jadi sebab itu pada pandangan saya, kalau kita lihat perkembangan DAP daripada masa Lee Siang dulu sampai hari ini, dia bukan jatuh tau. Yeah. Dia lebih menonjol naik ke atas. Tengok dulu start berapa dia kursi dia dapat. Tapi hari ini dia yang terakhir 40 lebih. 40 kursi dia lebih dia dapat. Mengatasi UMNO. Pada waktu itu. Dan macam mana pula pencaturan calon-calon Melayu yang saya rasa semakin bertambah sekarang ni? Jadi macam mana? Adakah itu suatu taktik atau macam mana? Pasal dia kena melihat realiti politik. Ya. Realiti politik Malaysia tak sama dengan DAP, tak sama dengan PAP di Singapura. Gitu. Sebab di sini mau tak mau racial politik ni akan ada. Ya. Tak boleh. Sebab yang pertama, kita ada 9 Raja Melayu. Ya. Bila Raja Melayu ikut Perlembagaan Negeri dan juga negara, Raja Melayu ketua agama Islam. Ya. Tak boleh nak buang itu. Tak boleh buat kata kita kata negara Islam bukan jadi agama rasmi negara. Kita tak boleh macam tu. Ya. So kita bukan sekular macam negara orang putih ke apa semua. Jadi dengan demikian, dia mau tak mau dia kena kompromi dengan orang Melayu. Dan mesti cari orang Melayu yang ada kebolehan yang lain supaya membuka minda orang Melayu dan membuka minda rakyat supaya boleh terima masyarakat majmuk dan more liberal. Tidak segalanya Melayu, ketuhanan Melayu dan lain. Itu saja yang kita lihat kemahuan DAP. Jadi kita tengok sekarang ni Melayu pun dah banyak masuk. Yes. Itu dia. Ya, Pak Ya, okey, sebelum kita akhirkan program kita, satu lagi, GTA. GTA ni semalam dia mengumumkan 8 kursi parlimen. 8 kursi parlimen yang diketuai oleh Tun Mahathir sendirilah, dia langkawi anak dia dan sebagainya. Jadi dan dia mengatakan bahawa mereka akan mengumumkan lagi keseluruhannya 120 kursi. So apa potensi GTA? Kalau kita tengok track recordnya di Johor, dia kalah teruk. Di tempat lain pun dia kalah teruk. Jadi dalam pilihan raya akan datang ni, adakah ikon Tun Mahathir ni akan berjaya untuk memastikan bahawa GTA itu atau Parti Pejuang itu berjaya dalam pilihan raya akan datang? Ya. Saya lihat GTA ini mereka bergantung, kita tangkal azimat dia orang tu hanya Tun. Ya. Tun jadi tangkal azimat. Ya. Tapi dalam politik ni bukan a one man show. Tun tak boleh dianggap sebagai Superman. Tidak. Dalam filem boleh lah. Kan? Tapi dalam politik tak boleh lagi macam tu. Dan dengan usianya 98 tahun hari ini, saya rasa agak susah
untuk mengatasi. Dan sebagai contoh, kalau kata apa yang berlaku sebelum ni, macam mana Datuk Zaini kata di Johor, hanyut langsung, deposit pun hilang deposit. Jadi bermakna kita complete wash out. Gitu. Jadi di mana nak letak muka tun pula? Jadi ini pada pandangan saya dan susah sikit nak dapat apa ni mempengaruhi rakyat. Lepas tu 3 parti yang bersama pejuang ni pun kata macam orang minta maaf cakap macam tangkap muatnya. Yalah. Jadi susah, tidak ada credibility, itu tak ada. Yalah. Dan hari ini pada pandangan saya lah, generasi muda ni payahlah nak terima lagi. Ya, generasi yang kebanyakan pemimpin yang berjuang hari ini, orang yang minta maaf cakap dikata monopos politik. Monopos politik. Politik putus haid. Ya. Jadi bagi can pada generasi muda, biar dia orang yang menentukan nasib. Sebab bila dia sekarang ni kita tengok trend di mana pun, generasi muda ini sudah tidak mudah digula-gula lagi dengan berbagai ideologi apa segala macam. Sebab apa? Sebab dunia sekarang sudah jadi a big village. Kenapa? The global village kerana teknologi maklumatnya. Apa yang berlaku di kutub utara pun kita boleh tahu dalam masa beberapa second. Jadi bila mana kita kata para pemimpin yang monopos politik ni cuba kembali berkuasa, jadi selalunya susah nak terima. Jadi saya rasa kalau dia boleh menang, saya rasa daripada 222 kerusi, dia boleh menang 10 tu besar rahmatlah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah program kita pada hari ini, di mana analisis yang telah diberikan oleh Yahya Ismail ataupun dikenali sebagai Pak Ya adalah sesuatu yang amat menarik. Beliau telah membuat menganalisis setiap satu parti politik dan satu parti politik. Dan kita akan bersama lagi dalam siaran Cuit dan Selak edisi khas PLRU sehari sebelum penamaan calon ini, dan kita akan membincangkan banyak lagi analisis tentang politik sepanjang pilihan raya ini bersama dengan panelis-panelis hebat kita, dan anda saksikan dalam montaj yang akan kita siarkan selepas itu. Dengan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.